بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Kasih-kasihi Tuan Imam, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, Ustaz Qadri, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini saya ganti Ustaz Man Abdullah karena beliau berkeuzuran untuk hadir dan saya akan mengisi lebih sikit daripada setengah jamnya insya-Allah, kerana saya dimaklumkan ada di kalangan tuan-tuan ni yang nak perhabis tadarus Al-Quran untuk kita sama-sama menghabiskan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita tak tahu Ramadan kali ini adakah Ramadan yang terakhir bagi kita, peluang yang terakhir bagi kita. Ya Allah Ta'ala buka untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan pada kali ini mampu untuk lenyapkan dosa-dosa kita yang lampau. Kerana Ramadan ini mai daripada perkataan, mai daripada makna panas yang terik. Dalam Hasyiah Bujairimi Al-Khatib ada sebut Ramadan li ramadiz zunub. Ramadan ini nak melenyapkan dosa kita. Yurmiduz zunub. Dalam kitab Al-Hawi pun ada sebut untuk menghilangkan dosa kita, melenyapkan dosa kita, menghapuskan dosa kita. Sama ada dosa kita yang kecil ataupun yang besar. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala buat seolah-olah Ramadan ini menyelamatkan 12 bulan semuanya, tetapi seolah-olah Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai satu bulan untuk menyelamatkan 11 bulan kita yang penuh noda. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semua ada 12 beradik, tetapi kerana asbab Nabi Yusuf seorang, Allah Ta'ala mengampunkan 11 adik-beradik dan yang lain. Jadi demikian juga kita mengharapkan sebulan Ramadan ini mampu menyelamatkan kita, mampu melenyapkan dosa-dosa kita yang lampau 11 bulan yang akan datang ataupun 11 bulan yang sebelum ini insya-Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, dan juga ma taqaddama min dhanbihi. Ada riwayat kata wa ma ta'akhkhar. Begitu juga dalam hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Taala nak ampun barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Taharru Lailatul Qadri fil witri min al ashril awakhir. Taharru ni makna apa tuan-tuan? Intihai. 10 malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil. Dalam hadis sebut begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala buat Lailatul Qadar ini tersembunyi. Tersembunyi. Kata ulama, Allah Taala sembunyikan 7 benda dalam 7. Allah Taala sembunyikan 7 perkara dalam 7. Saya pun tak tahu boleh ingat semua ke tak. Allah Taala menyembunyikan as-sab'ul masani dalam Quran. Allah Ta'ala menyembunyikan waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Allah Ta'ala menyembunyikan wali-walinya. Inna Allaha akhfa waliyahu baina awamin nas, supaya kita boleh hormat semua manusia, supaya kita boleh menghormati semua orang. Kalau kita tahu mana wali, mana bukan, kita akan hormat dia sahaja. Yang lain kita tak hormat, yang lain kita tidak ihtiram.
Demikian juga Allah Ta'ala sembunyikan waktu mustajab doa supaya kita boleh berdoa, boleh memohon, mengharap pada bila-bila masa. Begitu juga Allah Ta'ala menyembunyikan wa akhfal kabair minaz zunub. Allah Ta'ala menyembunyikan dosa-dosa besar, al-kabair minaz zunub, daripada dosa. Allah Ta'ala menyembunyikan juga antaranya ialah Lailatul Qadar, supaya kita dapat mengintai, memohon, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap masa. Tidak hanya pada malam-malam tertentu, tidak hanya pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 10 malam yang terakhir ini seolah-olah Allah Ta'ala buat pecutan untuk mereka yang terlepas 20 hari yang lepas. 20 hari yang lepas tu kalau tak dan boleh bergelut pada 10 malam yang terakhir. Kerana malam ini janjinya begitu banyak. Khairun min alfi syahr itu maknanya lebih baik dari 1000 bulan. Ada orang terjemah sama dengan 1000 bulan, tak betul. Khairun di situ dengan makna akhir, dengan makna lebih baik dan lebih banyak daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Maknanya sekali dapat paling minimum 1000, tapi boleh jadi lebih dari itu. Allah Ta'ala boleh bagi 2000 bulan, Allah Ta'ala boleh bagi 3000 bulan. Ikut kesungguhan kita dan ikut apa yang Tuhan nak bagi. Kerana umat-umat terdahulu Allah Ta'ala buat usia mereka panjang. Ada Bani Israel yang Allah Ta'ala buat dia boleh berperang pada 1000 bulan, perang jihad 1000 bulan. Ada yang beribadah beratus tahun. Kisah Nabi dalam Quran, Bala'am bin Ba'ura beribadah ratus-ratus tahun. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan umat yang istimewa, umat yang mempunyai kelebihan lebih daripada umat-umat yang terdahulu, sehingga akan tidak ada yang masuk syurga lebih dahulu melainkan umat Nabi Muhammad masuk dulu. Dan tidak ada nabi-nabi yang lain masuk ke dalam syurga melainkan Nabi Muhammad SAW yang masuk dulu. Jadi umur kita ni tak panjang. Nabi SAW sebut dalam hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ini berkisar di antara 60 hingga 70 sahaja. Tapi umat dahulu diberikan usia yang panjang, ratusan tahun. Abid mereka itu kalau sembahyang, zikir, taqarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya ratusan tahun. Bagaimana kita nak kejar umat yang terdahulu kalau mereka usianya panjang, ibadahnya banyak? Maka antaranya diberikan khususiat. Khususiat ini keistimewaan yang Tuhan bagi hanya pada umat Muhammad, tidak diberikan pada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Antaranya Lailatul Qadar. Maka sekali dapat paling minimum, paling sikit 1000 bulan. Paling sikit 1000 bulan. Boleh jadi lebih daripada tu, Tuhan boleh bagi. Kerana pahala puasa ini pun Tuhan nak bagi sendiri. Pahala puasa ni Tuhan nak bagi sendiri. Sebab kalau pahala lain, Allah Ta'ala nak kata, diletakkan format, permarkahan itu diletakkan, ditentukan. Sembahyang jemaah dia ada pahala dia, sembahyang seorang dia ada pahala dia, baca Quran satu huruf berapa, solawat berapa pahala dia, sedekah berapa pahala dia, bagi hutang berapa pahala dia. Tetapi puasa Tuhan kata aku nak bagi sendiri. Kerana barangkali wujud dalam puasa ini banyak benda. Sebab itu para ulama bila ditanya tentang apakah amalan yang terakhir pada 10 malam yang terakhir ini, ialah antaranya taqlilul kalam, taqlilul anam dengan taqlilu ta'am. Korang makan, korang tidur dengan korang cakap. Hak tu dulu. Hak tu nak cegah dulu. Bila kita mula dengan pencegahan, insya-Allah Allah Ta'ala buat kita rajin untuk buat ibadah. Kerana khusyuk yakin ataupun khusyuk kesungguhan kita dalam ibadah bermula daripada luar ibadat lagi. Kena korang tidur, kena korang cakap dengan korang makan. Ini dan juga jangan kasalan, jangan malas. Dan insya-Allah Allah Ta'ala buat tubuh kita ini dorongan yang baik untuk bangkit menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 malam yang terakhir ini.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala buat Lailatul Qadar ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi banyaklah keistimewaan yang Tuhan buat untuk umat Muhammad sahaja dalam bulan Ramadan, tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Antaranya nazarah Allah pada malam pertama Ramadan dulu. Antaranya lagi ialah bau mulut orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada kasturi. Antaranya lagi Allah taala memerintahkan syurga untuk hiaskan diri, tazayyani li'ibadis shaimin. Berhiaslah untuk hamba-hambaku yang berpuasa, kerana mereka ni satu masa nak berehat di sini. Antaranya lagi ialah malaikat tolong minta ampun bagi pihak kita. Siang malam, tukar siang pula malam, siang malam sampai habis Ramadan. Maknanya di bulan Ramadan ini bukan kita sahaja minta ampun. Kita minta ampun. Malaikat juga tolong minta ampun. Malaikat yang tidak ada dosa, tuan-tuan. Tidak ada dosa. Malaikat juga pohon ampun pada kita. Nabi SAW juga memohon keampunan pada kita. Tu'radu alayya a'malukum. Bahkan sebelum daripada Ramadan puasa lagi, Nabi dah minta ampun pada kita. Sekiranya dipaparkan kepada aku dosa-dosa kamu, maka aku mohon ampun pada kamu. Kalau aku melihat kebaikan kamu, kebajikan kamu, maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, malaikat minta ampun, Nabi tolong minta ampun dekat kita. Bahkan orang-orang yang soleh di kalangan kita juga tolong minta ampun dekat kita. Waktu bila? Waktu doa dalam sembahyang. Waktu bila? Waktu doa dalam tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Orang minta salam kepada kita dalam doa. Sebab itu kena jadi orang yang soleh. Kalau jadi orang yang soleh, waktu kita tidur, orang sembahyang pun kita masuk dalam doa. Jadi jangan harap, jangan rasa kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala buat kita ini dapat nikmat, ibadah kita sempurna baik, Allah Ta'ala berikan kepada kita berbagai-bagai kelebihan, hidup tenang, aman dan bahagia. Yang paling penting ialah dorongan yang baik, dorongan-dorongan yang Allah Ta'ala buat untuk kita mampu beribadah. Semuanya kerana doa kita, belum tentu. Belum tentu. Ada yang Allah Ta'ala buat bukan kerana doa kita pun, tapi daripada sebab yang lain. Sebab itu kena rajin duduk dalam majlis ilmu, barangkali doa orang lain, doa daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain yang menyebabkan turut mendapat keberkatan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kena banyak doa. Sebab tajuk pagi ni depa bagi amalan-amalan yang kita nak kena buat 10 malam yang terakhir. Yang pertama saya nak bagi tahu, kena banyak doa. Saya banyak doa dah ustaz, bukan baru. Hak saya minta tu tak dapat pun. Menyebabkan dia jadi lesu balik nak doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan, tuan-tuan lu ingat, Tuhan bila kita berdoa benda baik, Tuhan buang macam tu saja kan? Tuhan tak pernah buang. Tuhan simpan. Dia macam duit KWSP mau keluar awal kan, nak keluar sayur. Jadi kita simpan. Kata Ibnu Qayyim, doa itu disimpan sehingga akhirnya doa itu menjadi kuat. Tak bagi lagi doa lagi, akhirnya doa itu menjadi kuat. Satu masa bala datang, ujian datang. Sekiranya doa kita lebih kuat daripada bala, dia boleh tolak bala yang lain. Kita pun tak tahu bala apa yang Tuhan takdir, yang Tuhan dah tolak dengan doa-doa kita yang sebelum ini. Takdir nak aksiden ke, takdir nak jatuh, patah riuk ke, barangkali kita tak dapat yang kita minta, Tuhan bagi yang lebih mahal daripada tu. Tuhan simpan, akhirnya doa kita menjadi kuat. Dan kekuatan doa itulah yang menolak bala sebelum ini. Sebab itu kena sentiasa berbaik sangka dengan Tuhan. Dan kata Ibnu Qayyim lagi, kalaulah doa itu sama kuat dengan bala, maka dia boleh meringankan bala. Kot kata nak kena bubuh hari tu aksiden, dia beretuh set merah saja. Boleh jadi. Kadang-kadang saya bila jadi lagu tu, saya teringat itu ya.
Doa kita, doa dari kalangan manusia yang lain yang soleh untuk kita. Bahkan doa-doa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Antaranya doa mak ayah kita. Doa mak ayah kita yang kalaulah dia ahli maksiat pun, tapi doa untuk anak Tuhan buat bagi jadi kuat. Sama macam doa da'watul mazlum, orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang kena zalim ni, walaupun dia jahat, dia fasik, tapi kalau dia kena zalim, doa dia atas isu, atas kes kezaliman dia, Tuhan terima. Kerah dia panggil. Doa orang kena zalim dengan doa daripada ibu dan ayah. Sehingga kan mak dan ayah ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, birrul walidain kafaratul kabair. Buat baik kepada ibu dan ayah, ihsan kepada mak dan ayah ini menjadi kafarah, mukaffirat, tapi bukan dosa kecil, dosa besar. Amalan lain yang tuan-tuan buat, yang tu penghapus kepada dosa kecil saja. Tuan-tuan selalu tajdid wudu. Kan tajdid wudu masuk waktu baru, kita ambil ayat semayang, walaupun ayat semayang kita tak batal lagi. Sunat menghapuskan dosa. Apa lagi? Buang duri di jalan, sedekah kita, keluh kesah kita, susah hati kita pasal cari rezeki, talabul ma'isyah. Bahkan ulama kata ada orang yang nak bangkit sakit pinggang tak larat kerana tua, kita bagi tangan, tarik dia, tolong tuai dia, tarik dia naik, juga menghapuskan dosa kecil kita. Tapi itu semua dosa kecil, tuan-tuan. Mai tadi ambil ayat sembahyang di rumah, dalam hadis dah sebut kan, ambil ayat sembahyang di rumah, kemudian berjalan kaki, naik kenderaan pun samalah. Mai di masjid sembahyang, Allah Taala buat langkahan kita, langkahan yang satu langkahan buang dosa, satu langkahan masuk pahala, satu langkahan buang dosa, satu langkahan masuk pahala. Semua itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Tapi untuk kebaikan ihsan kepada mak ayah kita, Allah Subhanahu wa taala buat hapuskan dosa besar kita. Ya, menghapuskan dosa besar. Jadi yang pertamanya banyakkan doa. Antara doa yang disarankan, riwayat tak silap saya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita baca tiap-tiap malam. Riwayat daripada oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Siapa dia? Anak Sayyidina Abu Bakar. Digelar dengan As-Siddiqah binti Siddiq. Dia pun cakap betul, tak pernah duk bohong orang. Dibinkan kepada pak dia, ayah dia Sayyidina Abu Bakar yang tak pernah bohong orang dan juga sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tuan-tuan duk baca, ini doa untuk menyambut Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak yang tu duk dalam kita nak balik dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitulah perbanyakkan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita mesti fokus. Kita bila nak minta pada orang, kesungguhan kita kena ada supaya orang nampak kesungguhan kita pohon. Allah Subhanahu wa taala nak tengok kesungguhan kita minta, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dalam urusan-urusan ukhrawi dulu, urusan duniawi nombor 2. Minta, ya Allah, untuk 11 bulan yang mendatang aku mohon padamu ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ambil doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta yang tu, jadikan aku ini orang yang konsisten dengan solat. Sebagaimana waktu Ramadan yang sampai tarawih pun main masjid, semayang sunat pun main masjid. Salah ke tak salah? Tapi bulan biasa semayang fardu pun tak main masjid. Prioriti di mana? Prioriti dia semayang fardu. Bahkan orang lelaki tempatnya di masjid. Salah ke? Saya tak mau kata salah. Saya nak kata Ramadan inilah tempat kita ambil semangat. Supaya apa? 11 bulan yang nak main, aku boleh juga main masjid macam ni. Bila ada kekangan, bila ada PKP tak boleh main masjid, Nabi SAW kata, kutiba lahu mislu makana muqiman sahihah. Allah Ta'ala tulis sebagaimana apa yang kamu buat ketika kamu sihat, ketika mana kamu boleh buat dulu. Jadi jangan bimbang, masjid kena tutup misalnya, tak apa. Risau apa hilang pahala? Tak risau sebab sebelum ni aku dah buat dah. Waktu aku tak boleh, Tuhan bayar pencen. Bayar pencen full pula tu. Tuan-tuan kerja dengan kerajaan ni bayar 60% je. Betul tak? Banyak tu yang dia boleh bayar. Allah Subhanahu wa taala bayar penuh. Nah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
minta supaya jadikan solat itu konsisten dalam diri kita. Konsisten dalam diri kita pada 11 bulan yang akan datang. Ya Allah, jadikan Ramadan ini kali ini penyelamat aku untuk 11 bulan yang akan datang. Asbab untuk kena habaq ni, orang ini dia bukan boleh kira. Baru ni solawat tafridiyah pun dia kata syirik. Dia tak faham langsung. Tu sebab asbab tu. Yang kita doa, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi. Dengannya, dengan Nabi Muhammad itu tanhallu bihi al-uqad, terlerai simpulan-simpulan masalah bersimpul kita tu. Dia kata syirik tu minta ke Nabi Muhammad. Kita kata bukan. Ba itu dalam bahasa Arab orang panggil ba yang mana ada ba ni banyak makna. Dalam bahasa Arab huruf ba tu panggil huruf jar. Ba tu ada dekat 15 makna dalam bahasa Arab. Kalau belajar, antara maknanya ialah sababiyah, dengan sebabnya, dengan keberkatannya kami mohon supaya Allah Ta'ala, kamu ya Allah leraikan simpulan-simpulan kami. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, kita mohon supaya perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, kerana Tuhan nak dengar sungguh. Bulan biasa pun Tuhan dengar. Cuma bulan Ramadan lagi-lagi Tuhan dengar. Bukan mendengar Allah, maknanya perhatian Allah pada kita. Perhatian Allah pada kita lebih pada bulan ini. Pintu rahmat terbuka luas. Bulan biasa pun terbuka, bulan Ramadan terpelahang terus. Allah Ta'ala buat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antaranya lagi ialah tadarus Al-Quranul Karim. Yang tuan-tuan nak buat lagi ni, tadarus. Sebab itu Nabi SAW kata afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal ibadat umat aku ini ialah membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW kata a'tu a'yunakum, berikan hak kepada mata kamu itu hazzaha minal ibadah. Sehingga disebut bahawa berikan hak mata kamu tu tengok mushaf. Barang siapa yang ingin berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia membiasakan membaca Al-Quran. Qalu wa ma ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah, apa hazzuhu? Wa ma hazzuha minal ibadah? Apa dia hazzu yang disebut yang dalam apa ni, hazzu minal ibadah itu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru fil mushaf wa tafakkur fihi wa li'tibaru 'inda ajaibihi. 3. Yang pertama, tengok mushaf, baca. Walaupun hadis dhaif, saya tahu hadis dhaif. Hadis dhaif boleh buat beramai tak? Boleh. Fadailul a'mal yang kita duduk baca tu, yang karangan nama Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. You know? Yang pok tabligh duk baca tu, Fadailul a'mal. Dalam tu banyak hadis dhaif. Dia pun tak kata boleh buat hujah, dia kata boleh beramai. Kerana apa? Kerana hadis dhaif ini ihtimal. Possibility kah? Orang putih kata kemungkinan besar, persen Nabi buat dengan Nabi tak buat, lebih banyak Nabi buat. Jadi kita buat sebagai amalan kita. Tu Syekh Zakaria tu Al-Kandahlawi tu, pengarang kitab Fadailul A'mal tu, bulan puasa saja, saya nak abang ni khadam, dia cerita bulan puasa sahaja 1 hari 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran, maknanya sebulan Ramadan 60 kali khatam. Satu tengok Quran, satu tak tengok. Tu Allah Ta'ala buat penjaga-penjaga hadis Nabi SAW. Kenal lagi yang kita baca ni, sajalah buat main. Kisah-kisah orang-orang yang Allah Ta'ala buat jiwa diri dia dengan Al-Quranul Karim ni dekat sungguh. Sayyidina Uthman bin Affan, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti riwayatkan bahawa 1 rakaat sahaja 30 juzuk. Tuan-tuan jangan balik duk kira dengan kalkulator. 1 ayat berapa saat kali dengan berapa ayat, lelaki ni tak cukup 24 jam. Tak boleh kira macam tu tuan-tuan. Allah Ta'ala buat kelapangan mereka, masa mereka luas daripada kita, kerana rapatnya mereka dengan Al-Quran. Mana-mana ibadat, mana-mana amalan yang kita buat, bila kita tak renggang dengan dia, Tuhan buat bagi kita rapat sungguh. Dia ikut kita pergi mana pun. Saya ingat dulu kisah Tok Guru ni Aziz masa dia pergi di United Kingdom apa, ziarah pelajar-pelajar di sana waktu tu. Waktu kita di Malaysia dengan di sana bukan sama. Tapi waktu pagi, waktu tengah malam di sana tu dia boleh bangkit dengan keadaan yang senang. Maka budak-budak tu heran. Waktu lari tapi dia bangkit macam mana bangkit di rumah. Maka orang tanya dia, apa rahsia Tok Guru? Apa rahsia Tok Guru?
Dia kata benda mana pun kalau kita sayang, kita rapat dengan dia, turut kita rapat, tang mana pun dia ikut kita. Sama lah macam Quran. Jadi lagu tu lah Allah Ta'ala buat. Jadi yang pertamanya ialah an-nazaru fil mushaf, baca tengok Al-Quranul Karim. Kemudian yang keduanya wat-tafakkur, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, allazina yadhkuruna Allah. Hidup kita ni kena ada zikir, kemudian wa yatafakkaru, tafakkur. Sebab itu saya sebutkan sebelum ini, baca Quran ini kalaulah tak faham makna, sepatah habuk, sepatah haram pun tak faham, tetap akan diberikan pahala. Kerana apa? Kerana dijadikan Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati. Tilawahnya itu jadi ta'abbud, jadi ibadah, maka diberikan pahala. Cuma penghayatan kita, memahami kita, tadabbur kita itu, sehingga Tuhan sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Mengapa kamu tak cuba tadabbur, ambil faham, menghayati Al-Quran, ataupun hati kamu dah kena kunci. Bila kunci tak boleh dah masuk, tak boleh terima dah apa yang Quran nak bagi tahu. Kerana Quran ini boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat, tuan-tuan. Yang bodoh pun boleh faham, yang cerdik pun boleh faham. Itulah Al-Quran. Tapi bila kita tak pernah cuba tadabbur, pada orang yang baca Yasin berpuluh tahun dah tak tahu makna Yasin, lebih mengaibkan kita bila Al-Fatihah pun dia tak boleh faham, dia tak boleh tahu apa kandungan yang Al-Fatihah nak bagi tahu kita. Jadi kita cuba untuk tadabbur Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Yang pentingnya ialah kita yang tak boleh faham pun kena baca, bagi banyak. Maka inilah di antara keistimewaan Al-Quranul Karim. Sehingga Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sesungguhnya rumah innal bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka banyak kebaikan. Kita tuan-tuan buat Quran ini kadang-kadang bermusim. Ada orang yang buat pasal nak buka majlis, ada orang yang buat pasal nak berubat, nak perambat hantu keluar badan saja. Macam-macam. Kadang-kadang kita buat musabaqah sahaja. Tetapi semua itu tidak salah. Bukan salah. Tetapi kita, kata ulama ulumul Quran, kata kita motif matlamat utama tujuan Al-Quran diturunkan ialah sebagai kitab hidayah, sebagai kitab petunjuk. Sehingga kan bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, cuba cerita sikit lagu mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah jawab ringkas sahaja, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Quran. Cuba tuan-tuan perhati dalam Quran. Semangat kita lah. Untuk saya sekali. Untuk saya sekali. Kena duk peringat tuan-tuan saja. Nak peringat saya sekali. Untuk pecutan 10 malam terakhir ni. Ni dah 25, 26, 25 Ramadan. 25 Ramadan. Ada 5 hari ataupun 4 hari. 5 hari lagi. Jadi kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran ni bukan banyak. Ulama-ulama kita pun ada karang tafsir ayat hukum. Ada lebih kurang 4 hingga 500 ayat sahaja. Baki lagi 95% daripada Al-Quranul Karim. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya mencecah ratusan ribu. Kebanyakan cerita tentang akhlak, cerita tentang integriti, cerita tentang amanah. Itu yang banyak sebenarnya. Makan harta anak yatim, hormat mak ayah, kena amanah, jangan makan riba, jangan itu, jangan ini. Semuanya berkisar tentang etik, tentang akhlak kita. 95% bahas tentang itu. 5% saja yang sebut tentang hukum. Tapi kita 5% tu laju bak hukum orang nombor 1. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan kita banyak membaca Al-Quran, Allah Taala jadikan akhlak kita juga seperti Al-Quran. Lagu mana akhlak Al-Quran? Nabi SAW bercakap dengan cakap yang benar, sehingga kan ketika mana sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah, ketika mana berbincang dengan An-Najashi,
Bila mana ada orang Mekah, musyrikin Mekah nak minta balik orang-orang Islam yang mai ke Habasyah, maka kami nak bawa balik mereka buang. Kerana mereka takut sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Habasyah mempengaruhi kerajaan Najasyi, satu masa akan ganggu perniagaan mereka dengan Habasyah. Maka mereka minta balik. Maka An-Najasyi minta supaya terangkan tentang Islam. Maka diterangkan semuanya itu bukan tentang hukum saja, terang tentang akhlak-akhlak yang Nabi akhir zaman bawa. Memuliakan wanita. Dahulunya kami ini orang-orang wanita ini dianggap kasta yang rendah. Islam angkat balik. Kami diminta supaya bercakap dengan bisidqil hadis, cakap dengan cakap yang betul, menyembah Allah Subhanahu wa taala, macam-macam disebut. Sehingga kan bila diminta juga sahabat-sahabat Nabi untuk dibawa balik ke Mekah, maka kata An-Najasyi, ma usallimu lakum, aku takkan serahkan mereka ini kepada kamu bijabalin min dhahab, sekalipun kamu serahkan aku emas sebesar gunung. Maknanya akhlak Quran, terang pasal Quran tu, dibacakan ayat tentang Maryam, dibacakan tentang ayat-ayat Al-Quran di hadapan An-Najasyi, dia boleh menilai betapa tingginya keagungan akhlak Al-Quranul Karim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, rendah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pangkat kedudukan dan kekayaan. Bahkan satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah waktu tak ada duit pajak baju besi dia. Tak ada duit tuan-tuan. Tak ada benda nak makan. Pajak baju besi kepada seorang Yahudi. Saya bertanya kenapa, satu dua heran. Awaklah Rasulullah pergi pajak dekat orang Yahudi, kenapa pergi pilih orang bukan Islam? Sedangkan sahabat ramai. Maka dalam sekitar 2015-2016 tu saya dapat jawapan dari seorang syekh muhaddis di Mesir. Dia kata kalaulah Rasulullah tak ada duit, tak ada makan, pergi kepada sahabat pajak baju besi dia, sudah tentu sahabat tak mau ambil. Sahabat akan bagi terus duit, sahabat akan bagi terus gandum tanpa perlu dibayar semula. Takkan nak minta Rasulullah berhutang. Betul juga saya kata. Maka Rasulullah tak mau menyusahkan para sahabat, walaupun sahabat dia ramai, isteri pun ramai, tapi perah susu kambing perah sendiri juga. Wa yahlubu syatahu wa yarka'u thawbahu, baju koyak jahit sendiri. Ni kita nak tahu kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu akhlak macam Quran. Bini ramai pun tak marah dekat bini, sahabat ramai pun tak marah dekat sahabat. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang ketiga nak kena banyak pada 10 malam terakhir ni ialah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan rajin tanya, kami kalau period didatangi haid, maka lagu mana kami nak kena buat? Tak boleh main masjid dengan sembahyang sahaja, termasuk baca Quran. Yang lain semua boleh buat belakang. Rugilah kami ustaz, orang lelaki boleh buat semua. Kenapa nak kena rugi? Kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahihan. 20 Ramadan yang sebelum ini bacalah Quran, sembahyanglah sunat banyak-banyak, tanamkan keinginan nak buat ibadat sungguh-sungguh. Bila 10 malam terakhir tak boleh buat, Allah Ta'ala bagi pahala sebagaimana yang puan-puan, yang ibu-ibu buat sebelum ini. Dapat pahala serupa dengan kami. Waktu tu bukan puan-puan yang kena nak jealous dengan tuan-tuan, tuan-tuan yang kena jealous dengan puan-puan. Duduk saja dapat pahala penuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan khusus kepada wanita, tasaddaqna, apa kena sedekah banyak-banyak, kerana ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku tengok kamu ramai sangat masuk neraka. Rasulullah kata. Orang perempuan kata, amboi, sikit-sikit kami. Pasal apa yang banyak sangat duk pesan kat kami ni? Banyak sungguh ke salah kami ni? Jahat sangat ke kami ni? Kalaulah yang pesan kat kita tu kawan kita, boleh jadi dia kedengki kat kita, dia geram kat kita, dia marah kat kita, dia tak puas hati kat kita. Kalau yang pesan kat kita tu adik-beradik kita ke, boleh jadi juga lagu tu. Tapi tuan-tuan, puan-puan, yang pesan ni Nabi. Nabi bila dia pesan tak ada dengki, tak ada benci. Dia pesan sebab kasih sungguh, sayang sungguh. Sehingga akan selalu Nabi peringat kepada para sahabat, bantulah mereka-mereka yang wama malakas aimanukum, orang-orang yang lemah di kalangan kamu, orang-orang yang tertindas di kalangan kamu.
Bantu. Kerana apa dua orang perempuan banyak masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka ini tuksirnal la'an wa takfurnal ashir, selalu melaknat. Jadi kena korang mengumpat. Kena tinggal sebenarnya, tapi kadang-kadang nak tinggal jadi payah. Paling korang mengumpat dan kata dekat orang, berkata tentang keburukan orang. Saya cakap benda betul Ustaz, benda betul jadi mengumpat, benda tak betul jadi fitnah. Kedua-duanya itu termasuk dalam amalan 10 malam terakhir, iaitu mengurangkan kalam. Yang kedua, menidakkan pemberian. Suami bagi, tiap-tiap tahun bagi, kerak bagi, tak tiap-tiap tahun pun banyak dah bagi, 7-8 orang dah gelang rantai labuh tu. Tiba-tiba ada satu tahun tu dia suami tak bagi, terlupa bagi ke boleh jadi, ataupun tak ubah ada duit ke. Abang ni minta apa pun tak dapat, apa pun tak dapat. 8 orang 10 orang tu dia kata apa pun tak dapat. Sekali dengan tak bagi tu, dia pakai tak dapat terus. Maka tinggal dua benda ni, orang perempuan masuk syurga awal daripada orang lelaki-lelaki. Banyakkan sedekah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Hassinu amwalakum bizzakah, sucikan harta kamu dengan sedekah, dengan zakat. Ingat antara zakat banyak, antaranya bulan Ramadan ni zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, berikan dengan penuh keikhlasan. Kalau dia makan beras mahal, bagilah beras yang mahal. Dia makan beras basmati, bagilah yang basmati. Janganlah dia cari beras cat tempurung, bercampur habis dengan sekam padi, semua cukup. Jenuh tampi orang hak terima. Bagi yang elok. Walaupun bagi yang pertengahan itu pun sudah sah, tak ada masalah, dalam kitab pun sebut. Tapi bagilah yang baik, apa yang kita makan. Bagi dengan penuh keikhlasan, bahawa aku sedang menyucikan harta aku daripada bercampur dengan benda-benda harta-harta yang bukan milik aku. Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah pesakit kamu dan penyakit kamu dengan sedekah. Maka zakat itu juga sedekah, sedekah wajibah. Jadi berikan sedekah, berikan zakat. Setiap kali kita bagi, doa. Minta doa kerana waktu itu mustajab. Waktu itu mustajab doa. Bahkan kalau ada sakit yang mai jarang-jarang sekali ke, ada sakit yang dia mai selalu, ada yang mai patah balik. Mai ada 3 bulan dia demam, dia patah balik. Ada sakit dia mai tu dia tak patah balik. Macam mana darah tinggi, bila dia nak patah balik, dia tak patah balik dah, dia balik dengan kita-kita. Ada juga doa pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu mustajab, sedekah ya Allah, mintalah ya Allah jadikan aku hamba yang sentiasa dekat denganmu. Ya Allah, haramkan maksiat, kelazatan maksiat pada dalam diri aku. Allahumma harimni lazzata ma'siyatik. Ya Allah, haramkan lazatnya maksiat dalam diri aku. Maksiat ni lazat, betul tak? Banyak lazat. Tapi sebenarnya ibadat, bila kita khusyuk, bila dia lebih lazat daripada maksiat. Ustaz rasa dah ke? Saya pun tak rasa lagi. Tapi saya baca lah ulama tulis kan, sebenarnya sedapnya ibadat itu lebih berganda-ganda daripada sedapnya maksiat. Sebab itu kata ulama, ada orang tanya, boleh tak kita ini nak bertaubat, kita ingat balik dosa-dosa kita yang lama-lama. Kadang-kadang ada orang yang terkenang dosa lama-lama dia buat dulu, besar kecil tak sadar kira lah. Maka kata ulama, kata al-arifin, orang-orang yang saleh, kata ada dosa yang bila kamu ingat, dia sedap dan lazat menyebabkan kamu jadi teringat. Maka yang tu jangan kamu ingat. Lupa terus, tengok depan. Bahkan kata ulama lagi, para al-arifin, sesiapa yang menyangka bahawa Tuhan tak ampun dia, maka itu antara jenayah besar dia dengan Tuhan, kerana dia buruk sangka dengan Allah. Orang tanya, dulu ni yang ingat aku tak kenal hang ke? Dosa hang dulu ingat aku tak tahu ke? Hang buat apa dulu? Hang ingat Tuhan ampun hang lah ke? Abang ingat dia Tuhan ampun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dalam hadis kursi kan, aku ini mengikut sangkaan hamba. Maka Tuhan ampun dosa kita yang lepas dengan syarat taubat sungguh-sungguh. Jadi banyakkan bersedekah, bukan saja orang perempuan, orang lelaki juga. Dan dengan sedekah itu jadikan dengan doa. Ya Allah, kerana sebab itulah dalam hadis sebut,
Sesungguhnya sedekah itu tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah itu boleh padam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah pun boleh padam dengan sedekah. Baca Quran dan banyakkan selawat sedekah. Saya habaq ni kat orang perempuan khususnya kerana mereka kadang-kadang tak boleh main masjid dah. Semayang sunat buat saja di rumah, tak ada masalah. Orang perempuan buat saja di rumah, jangan risau. Sebab apa? Sebab tetap juga keutamaan mereka bersolat di rumah. Tak apalah main masjid tak jadi masalah. Adakah orang perempuan main masjid jadi makruh? Tak jadi makruh. Melainkan kalau timbul fitnah. Dapat main masjid dapat pahala duduk di masjid pula. Seterusnya ialah yang Nabi SAW tekan dan Nabi buat 10 malam terakhir ialah i'tikaf. Cuma di sini tak ada kekangan masalah apa-apa. Dia ustaz ada kawasan merah. Di sini Allah Taala buat pahala i'tikaf. Masuk masjid ni boleh i'tikaf. Ni ada di kalangan kita yang mungkin lupa niat i'tikaf. Meta pahala tak berjalan. Masa dia mula niat baru berjalan. I'tikaf ini amalan yang mudah, tapi pahala ni banyak. Mudahlah ayat sembahyang batal pun tak apa lagi. Duduk saja dalam masjid, duduk saja baca Quran, tambah pahala baca Quran. Duduk saja tak buat apa pun dapat pahala. Sehingga kalau di negara-negara Arab, tempat saya belajar di Mesir misalnya, 10 malam terakhir ini duduk tidur di masjid terus. Kita tak boleh buat lagu tu tak tahulah di masjid ini macam mana. Kita kalau buat lagu tu dia jadi masalah lain pula. Tambah-tambah pula waktu PKP lagu ni. Tapi tak apalah, keazaman kita. Waktu boleh main, niatlah i'tikaf di masjid. Kerana dia merupakan amalan yang termudah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala buat, Allah Taala bimbing kita sehingga ke pengakhiran Ramadan al-Mubarak. Allah Taala berikan kepada kita keampunan sesuai dengan bulan Ramadan ini. Bahkan kita kena ini banyak bermurah hati sampai 10 malam yang terakhir. Bahkan 10 malam terakhir inilah yang perlu lagi kita buat lebih-lebih. Nabi SAW 10 malam terakhir ini lebih lagi daripada 20 malam sebelum. Baca Qurannya, ibadat dan sebagainya. Antaranya lagi ialah kita kena perhati sekeliling kita. Tambah-tambah musim PKP. Kerana bulan Ramadan ialah syahrul muwasat. Bulan kita ni jadi pemurah simpati. Tengok jiran kita, tengok orang dekat-dekat kita, tengok adik beradik kita. Kalau ada yang perlukan makanan, perlukan duit, jangan ghalid. Jangan ghalid. Kerana ini antara benda yang Rasulullah SAW sebut cara nak dapat syurga. Banyak Nabi sebut antara cara nak dapat syurga ni. Qiyamul lail payah, tahajud payah, jihad fi sabilillah payah, antaranya lagi lah memberi makan kepada manusia, kepada orang. Tengok, perhati. Syahrul muwasat, bulan orang jadi pemurah. Bulan orang jadi, tuan-tuan nak tengok pemurah ni. Di negara kita pun boleh tengok, tapi tuan-tuan tengok di negara Arab lagi-lagilah. Duduk tepi-tepi jalan, nak bagi makan free, nak bagi minum free. Saya boleh cerita di Mesir lah, tempat saya belajar. Tempat lain Arab saya tak nak pergi bulan puasa. Kira kalau tuan-tuan masuk di Mesir tu, kalau tuan-tuan bulan puasa sebulan tak ada duit, tuan-tuan boleh hidup tanpa perlu tuan-tuan payah nak cari makan, kerana orang sediakan makan di mana-mana. Buka puasanya, sahurnya, macam-macam. Kerana orang berlumba-lumba nak bagi makan. Kerana orang tahu fadilat bulan Ramadan menyediakan makan bagi orang yang buka puasa, dia akan dapat pahala puasa kawan tu. Kalau yang kita jamu tu ulama besar, tu guru besar, orang yang baik, orang yang soleh, lagi banyak pahala. Tanpa mengurangkan pahala orang yang kita buat baik tersebut, orang yang kita jamu makan. Jadi semua itu amalan yang 20 Ramadan sebelum ini, amalan itu kekal sampai 10 malam yang terakhir, tetapi digandakan lagi. Digandakan lagi. Jadi seperti Nabi Ayyub alaihi salam, Allah Taala buat ini saya cerita yang terakhir untuk saya tutup kuliah saya pada pagi ini, kisah bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam. Allah Taala buat, Allah Taala uji dia. Yang pertama dengan penyakit, yang kedua dengan hilang anak, yang ketiga dengan hilang harta. Satu malam sahaja. Penyakit yang Allah Ta'ala bagi pada dia, disebut oleh ulama, penyakit tersebut tidak pernah dirasai oleh orang sebelum dia dan tidak pernah dirasai lagi oleh orang selepas dia. Hilang satu malam, ladang dia terbakar habis. Anak dia 12 orang, Allah Ta'ala matikan semua. Sampai satu masa isteri dia beritahu, sakit dia tu.
Isteri dia kata, tak bolehkah berdoa pada Allah? Dia sayang sungguh pada kamu. Minta doa pada dia, kalau boleh sembuh sakit saya dulu, yang lain tak apa. Nabi Ayub AS tanya pada isteri dia, berapa lama Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat dia? Nikmat tu. Isteri dia kata selama 20 tahun. Aku nak tanya soalan kedua, berapa lama pula Tuhan uji kita? Aku sakit berapa lama? 7 tahun. Maka aku malu untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya ujian yang aku terima belum sama dengan nikmat. Tetapi sampai satu tahap sakit yang dia rasai itu mengganggu ibadat dia. Fokus dia pada Tuhan dah makin kurang. Waktu tu baru dia minta. Kita boleh ambil pengajaran di situ, apa pun jadi, jaga hubungan kita dengan Tuhan dulu. Maka dia minta. Saya pun tak ingat ayat dia tu. Wa ayyuba iznada rabbahu ke? Yang tu sampai habis tu. Ya, last sekali wa anta arhamur rahim. Sampai tahap sekali dia minta, ya Allah, minta sembuhkan penyakit dia tu. Dia panggil dorak ke apa tu, sakit yang mengganggu. Maka Allah Ta'ala fastajaba, Allah Ta'ala perkenan tu. Orang belajar bahasa Arab dia tahu, dia ada, kalau fastajaba bila guna fa, Tuhan perkenan on the spot. Kalau guna summa, dia panggil tarakhi. Tarakhi ni mungkin esok, mungkin sejam lagi, mungkin lusa. Tapi bila diguna dengan fa, maka Allah Ta'ala perkenankan tu. Orang ramai ziarah dia bawa duit, orang ziarah dia bawa duit, bawa harta, akhirnya harta dia 2 kali lipat daripada dulu. Anak dia, bini dia beranak tiap-tiap tahun. Setiap kali beranak kembang, setiap kali beranak kembang, 12 orang, 12 kali 2 dapat 24 orang. Bahkan penyakit dia pun sembuh. Rahsia dia, orang tanya Nabi Ayub, waktu sakit aku buat ibadat 2 kali lipat daripada waktu sihat. Lagu tu pula cara cerita dia. Kita mungkin tak boleh buat macam Nabi Ayub. Kita boleh maintain waktu sihat, waktu sakit. Fardu wajib jangan tinggal sudah. Ni baru nak beranak, ayat ketuban baru keluar, itu pakai tak sembahyang tu lah. Allah Ta'ala baru saja nak lantik dia daripada wali-wali Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ibu yang nak beranak ni dia mungkin termasuk dari kalangan syuhada. Tiba-tiba dia tak sembahyang pula dah. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan berikan kita peluang untuk malam-malam hari-hari yang terakhir Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Maaf tuan imam telah jauh 5 minit 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.